15 tahun bercinta sebab tu orang dulu tu dia punya jangka hayat kahwin itu lagi panjang lah daripada kita, okey. Sebab ada kes cikgu Wan masuk dalam paper pun artis kahwin tak sampai setahun dah ada sebutan lagi terkejut 4 jam dia cerai terus sebab dia kahwin dia punya lelaki dengan lelaki tak boleh cikgu Wan kan. Tak boleh, haram. Tak boleh, haram, tak boleh. Pokoknya isteri dia kan perempuan, tengok lelaki punya bercerai terus. Itu masuk dalam berita lah. Siapa-siapa yang rajin mengikuti perkembangan, cari maklumat, dia akan jumpa berita-berita ni lah. Boleh Cik Diana ada nak tambah lagi? Saya masuk ke slide. Ada lagi slide ni? Pada panjang lah, dia 17 slide hari ni. Tu. Alhamdulillah kawan saya saya suka animasi sama. Saya suka walaupun topik sekejap saya baca satu Cik Diana serta sama saya suka animasi. Saya pun suka animasi. Tapi kita suka animasi ni kita kena berpada-pada jangan sampai kita obses. Sampai contoh orang Jepun kan dia lebih kepada kalau kita punya istilah cosplay. Cosplay ni dia belanjakan duit dia nak menghabiskan sebiji sama macam karakter yang dia minat. Sebagai contoh Naruto kan. Orang tahu Naruto. Tahu tapi saya tak minat sangat. Cerita macam tu. Tak tahu kan Naruto kan? Saya gapan. Tahu kan? Saya gapan je. Cikgu Diana tahu kan Naruto kan? Kalau tahu Naruto tu ada orang yang pernah habis-habisan beribu-ribu ringgit sampai berpuluh-puluh ribu ringgit orang menghabiskan benda tu untuk mendapat cosplay supaya dia sama macam karakter yang dia minat. Untuk Sorata sama boleh tapi kena berpada-pada jangan sampai kita obses. Mungkin di luar tajuk kita sikit lah Cikgu Wan maaf Mbak Join saya baca komen untuk Muhammad Yakif Takif. Ada lagi ayah saya lah. Ada lagi Cik Diana? Ucap tahniah sikit kepada kawan saya tu Cikgu Syikin tu. Kalau kawan paksa salah tu kalau tinggalkan pasangan. Cikgu Syikin ni kawan lama lah, satu maktab di Temenggung Ibrahim. Sekarang dah mengajar dapat balik Kelantan. Alhamdulillah. Guru cemerlang fikir ni. Boleh mentor dengan dia Cikgu Syikin boleh tentu. Boleh nanti kita jemput Cikgu Syikin ni boleh ke? Nanti lepas ni Cikgu Sepian boleh jemput dia. Kena banyak pengalaman GC PJPK ni. Kalau saya lah. Bagus lah nanti kita boleh share ilmu sebab kita saya sendiri baru je nak ya kan. Saya pun malu dengan dia. BPM tu dah cerita ni semua kan dia pengalaman mengajar mungkin boleh sesat sebab orang lama ni mungkin dia ada sesuatu yang kita perlu korek. Kalau kita tak tanya dia akan cerita orang-orang lama kat cikgu kan. Ya. Orang lama dia mungkin taktikal tu taktikal dia supaya takkanlah orang tua nak pergi mengajar orang muda macam tu kan. Semua orang muda dia kena pergi jumpa orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih pengalaman untuk menuntut ilmu daripada dia. Itu konsep kita nak belajar ataupun menuntut ilmu lah. Alamak ceramah pula. Ni insya-Allah ni komen yang menarik Cikgu Wan Kalau kahwin paksa salah ke kalau tinggalkan pasangan? Nampak Cikgu Wan boleh komen tu Cikgu Wan. Saya cari idea jap. Tapi kalau dah kahwin kena tunaikanlah tanggungjawab tu. Kahwin paksa ni payah nak cerita, kena tanya ustaz yang lebih berilmu lah kan. Kalau dari segi tasawuf macam mana Cikgu Wan? Dari segi tasawuf tapi bila dah berlakunya akad nikah tadi bila dah setuju maknanya kena tunaikanlah tanggungjawab apa yang diamanahkan terpikul di bahu suami dan juga isteri. Betul Cikgu Wan. So ada kata ni kahwin paksa tetap berkahwin. Betul tapi sekarang rasanya jarang dah berlaku kahwin paksa kan. Kahwin paksa ni ni kes ni persepsi saya lah, pandangan saya untuk kahwin paksa ni. Salah ke kalau tinggalkan pasangan ni soalan kan. So anda kata pasangan tu mungkin sebab kalau baik kenapa kita nak tinggalkan, betul tak Cikgu Wan? So mungkin pasangan dia yang bila berkahwin paksa ni mungkin pasangan dia tu mungkin kalau dia perempuan suami dia lelaki mesti kan
Sambil lelaki kaki mabuk ke dan sebagainya, so dia boleh minta fasah. Kita tengok tuan. Ya betul. So boleh minta Jatuhkan fasah mudarat. undang-undang lah. Ya. So dari segi konsep rasanya tak salah. Sebenarnya Islam ni sebenarnya dia tak menzalimi lelaki atau perempuan. So ada cara dia cuma ikut undang-undang lah. Saya cakap tadi yang awal-awal kan, apa-apa sekalipun kita ikut undang-undang yang kita bila diluluskan, ada kata itu yang terbaik untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun kita terpaksa meninggalkan pasangan kita, menjawab tak soalan surata sama ni fakir ni rasanya. Siapa? Ada Cik Jana nak respon apa-apa untuk kahwin paksa ni? Pada saya kahwin paksa tu ada lagi kena kahwin paksa, tapi kalau kena terima lah ya, kena terima kodok dan kodak ya. Kalau dikatakan paksa lama-lama nanti jadilah sekila. So anda kata pasangan itu suka sama suka tak ada masalah kan. So anda kata pasangan itu memudaratkan dia, bagi saya dia lebih, kalau lelaki ikut saluran yang betul lah. Kalau lelaki dia terpaksa berceraikan isteri dia lah. Kalau tak bercerai dia apa? Dia diistiklal sebagai nurse Cik Kawan. Betul Cik Kawan? Betul tak Cik Kawan? Ya. Kalau betul cakap betul, kalau salah cakap salah Bercerai tu adalah perkara yang terakhir sekali kita kena lakukan. Ya betul. Kalau boleh bertahan lah ya. Selepas berlakunya perbincangan antara dua pihak. Ya. Langkah terakhir tu barulah bawa kepada benda yang mungkin kita tak suka tapi berlaku juga, kena terima lah. Kebaikan dua-dua pihak lah untuk berlalu. Ya, betul. Cikgu tak nak bagi hadis ke satu dua patah tentang dia punya talak. Tolak. Tolak tu sistematik. Talak tu bak lain lah tu. Tak apa kita skip ya tu tapi yang kita boleh ke tajuk suhnya insya-Allah tajuk suhnya. Saya baca komen tu. Ni last untuk komen slide ni saja. Cikgu selepas masak ni. Ni bagus ni apa yang saya lepas. Oh bagus. Saya nak tahu lah siapa MVP layar ni. Sorry cikgu, tadi saya masak untuk adik saya. Apa yang saya terlepas. Awak terlepas banyak MVP ni. Bagus awak kalau masak untuk adik dan sebagainya. Ada ciri-ciri kesediaan untuk perkahwinan tu ada. Betul tak cikgu kan? Betul. Dia tak jaga dia boleh jaga anak dia nanti. Bakal isteri solehah ataupun suami soleh kalau dia lelaki. Tapi tak tahu cikgu ni sebab animasi dia dah masuk tu, Syazrin Syahmi. Oh Syazrin Syahmi. Waalaikumsalam Bapak Airil. Siapa ni kak? Bapak Airil, assalamualaikum. Bapak Airil siapa ya anaknya? Airil. Untuk tu tak tahulah saya ni. Apa? Syazrin Syahmi ni lelaki kot So lelaki tak apa. Lelaki kalau pandai masak dia tak salah kan cikgu kan? Dia lagi bagus ni sebagai nilai tambah dalam sebuah perkahwinan lah. Saya teruskan dengan slide saya boleh? Boleh. Sila. Nanti cikgu nak tambah, cikgu dah nak tambah boleh tambah. Saya slide yang dia macam dia punya problem nak show slide show tu dia problem sikit. Dia delay, kalau live delay 10 saat. Saya dah tunjuk kat skrin tapi dekat YouTube Lambat. mungkin dia belum keluar lagi. Lepas tu saya cakap ingatkan keluar slide tu dah keluar, rupanya slide tu tak keluar lagi. Tak keluar lagi slide ni. Sekejap. Pada murid-murid lain soalan dia ada bukan perkahwinan. Ada soalan tu boleh letak kat boleh nampak saya punya slide show tak? Okey dah. Okey Cik Isfian. Dah keluar? Remaja emosi. Dah keluar. Dah keluar dekat live tak?
Saya punya phone tak keluar lagi, saya backup dulu. Okay, dia dah boleh nampak slide? Okay. Remaja versus emosi. Ya. Remaja versus emosi ni ikut statistik yang saya dapat daripada berita harian. Ni baru Januari 2020. Untuk statistik pendaftaran kelahiran ni JPN seramai 25,557 orang anak tidak sah taraf didaftarkan Ramainya. JPN. Daripada 2019 sehingga Januari 2020, ini tak termasuk yang tahun sebelum ni. Saya terlalu ramai ini tak yang didaftarkan, yang belum didaftarkan tu general law sebenarnya tu Allah Alam lah. Saya statistik untuk remaja kita slide yang seterusnya kita ada lebih kurang 3 slide atau 4 slide lagi. Dah apa? Slide. Okey nak bunyi. Gejala sosial dalam kalangan remaja, keluar tak? Keluar. Gejala sosial dalam kalangan Okay. So ada keterangan juga ada ni yang kita dapat lah, yang kita nak kongsikan. Ada 6. Yang pertama gaya hidup bebas, yang kedua merokok, dadah dan hidungam, yang ketiga seks bebas, yang keempat buli samseng, yang kelima lembu haram, yang keenam lepak dan pecah rumah. Yang ni kebanyakannya remaja kita buat lah. So bukan remaja pun buat juga, tapi kita lebih fokus kepada remaja lah sebab kita berada di persekolahan di peringkat institusi sekolah. So saya nak ulas sikit tentang dah ni saya dah ulas untuk live yang sebelum ni. Cuma sekarang ni perkahwinan ni macam kita tahu tujuan dia untuk mengelakkan seks bebas sebenarnya. Sebab tu untuk remaja-remaja yang rasa nak kahwin awal, bagi saya lah so cari pendapatan, anda kata gagal SPM juga, cari pendapatan yang halal, yang stabil. So insya-Allah awak akan dipermudahkan segala urusan dengan niat ikhlas dan niat tu untuk menjauhi daripada seks bebas. So seks bebas ni kalau dalam Islam kita kata dia sebagai berzina, Cikgu Wan. Betul Cikgu Wan? Ya betul, berzina. Berzina ni hukuman dia kalau dah kahwin sejam, kalau belum kahwin lagi sebatan 100 sebatan. Kalau saya salah betulkan Cikgu Wan, Ustaz Wan. Boleh Cikgu Wan? Okay, slide yang seterusnya. Yang ni sedikit perkongsian lagi untuk anak tak sah taraf didaftarkan sejak 2013. Jadi saya nampak tak slide? Nampak. Ya nampak. Lebih kurang 150,000 anak tak sah taraf didaftar sejak 2013. Ini kerata akhbar saya ambil antara punca-punca kurang didikan agama, moral punca kes anak luar nikah dalam kalangan wanita Islam. Ni Islam sahaja yang non-Muslim tu wallahu alam lah saya. So fakta nombor murid-murid boleh tengok ataupun tetamu undangan saya boleh tengok nombor-nombor tu, fakta nombor. Yang kedua saya kongsikan, yang kedua bahana seks bebas tadi. Saya dah kongsikan dalam untuk PDP saya sebelum PKP. Hari itu saya ada kongsi beberapa gambar bayi yang dipang dalam longkang, dalam kaki tandas dan sebagainya. Budak 11 tahun bersalin. So maksudnya yang ni saya rasa yang lama lah kot. Yang saya dapat tahu yang terbaru budak 9 tahun bersalin melahirkan anak. Hasil daripada hubungan malam kita ingat itu. Mungkin semua maram ataupun dia berzina lah 9 tahun, umur 9 tahun. Cikgu Dana kami tak jauh lah daripada kita semua Cikgu Dana. Cikgu Wan, kami tak jauh benda ni berlaku dan dekat orang-orang yang kita kenal dan untuk umat Islam lah. Yang seterusnya, ni peranan bapa. Cikgu Wan nak komen sikit Cikgu Wan untuk gejala sosial dalam remaja ni. Cikgu Wan nak komen? Masalah remaja kan. Tadi seks bebas kita kena seks bebas lah. Yang akhirnya akan membawa kepada isu paling besar lagi ialah satu, kes pembuangan bayi kan. Kes pembuangan bayi. Okey, berlaku seks bebas ni bila berlakunya mengandung anak luar nikah dan sebagainya. Sebelum anak yang dikandung itu dibuang, kebiasaannya ibu bapa dulu buang anak yang mengandung tadi kan. Itu yang berlaku. Macam di sekitar SMK Bandar Seri Negara 1
ada satu rumah penyayang lah, kompleks penyayang bakti yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di sini ada diletakkan anak-anak yang dalam keluarganya berlaku kes rumah tangga lah. Contoh kes penderaan, seperti penderaan pada anak-anak tadi. Yang kedua daripada remaja liar tadi. Mungkin ada kaitan sedikit tentang bila berlaku masalah dalam rumah tangga tadi. Anak-anak tadi yang emosinya terganggu kan, jiwa memberontak, akhirnya lari dari rumah dan menyebabkan berlakunya masalah tadi seperti penagihan dadah kan, seks bebas. Di kompleks penyayang bakti ni ramailah anak-anak yang bermasalah seperti itu diletakkan di sini di bawah jagaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat. Itu dari sudut peranan dan fungsi kerajaan yang ada pada negara kita lah. Itu alhamdulillah paling-paling kurang dapat juga membela nasib anak-anak tadi lah. Kita doakan agar masalah ini tidak berlarutan, ataupun kita nak tengok penurunan statistik dari tahun ke tahun. Kita tak nak statistik ni makin lama makin meningkat, itu merusingkan kita lah kan. Sedangkan macam tu yang kata tadi dalam kata akhbar ni melibatkan orang Islam, itu lagi tidak selesa lah kita mendengar kan, sensitif lah bagi kita. Sebab tu kita kena ambil cana pada isu seperti ini. Ia juga boleh menjatuhkan imej Islam itu sendiri. InsyaAllah kita sebagai guru kena memainkan peranan lah, sekadar ruang lingkup tugas kita untuk mendidik dan menjaga anak-anak kita tadi daripada tidak terjebak dengan masalah sosial seperti itu. Itulah sedikit komen. Cikgu Diana boleh insyaAllah sikit. Diana nak tambah apa-apa boleh tambah. Tak apa, kita teruskan. Kan pasal dah habis je Diana Kita pun baru setengah jam lah. Ini live paling pendek lah bagi saya. Okay, untuk peranan ibu bapa dan keluarga. So nanti Cikgu Dana boleh nak sentuh boleh. Cikgu Abang boleh nak sentuh sekejap So saya kongsikan dulu untuk peranan ibu bapa dan keluarga. Yang pertama, bercuti atau berdadah dengan anak dengan melakukan aktiviti menarik. Yang kedua, banyakkan berkomunikasi, bercerita dan menggalakkan anak bercerita perjalanan hariannya kepada anda. Ini sebagai contoh Cikgu Wan, Cikgu Diana semua ada anak-anak kan. So saya pun ada anak. Boleh kita galakkan anak kita berkongsi cerita. Kadang-kadang kalau anak kita ni tadika, dia akan cerita semua kat kita. Cikgu buat apa ni? Sampai satu saya share sikit Cikgu Wan Boleh. Boleh Cikgu Wan? Boleh. Saya share mungkin saya sendirilah bila saya teringat balik rasa macam nak gelak pun ada kan. So anak saya ni di Tadika dia balik dia nyanyi Cikgu Wan ni Mazda April. Cikgu Wan ni cikgu dia ada nama Cikgu Wan ni, saya tanya dia. Tak ada, dia cakap tak ada. Habis tu nyanyi Cikgu Wan ni rupa-rupanya bila saya tengok dalam YouTube dia ada nama bulan-bulan tu Januari, Februari, Mac dan April kan. So cuma mungkin dia pelat masa tu dia nyanyi Cikgu Wan ni. Sebenarnya Januari, Februari. Yang tu baru betul. Ini konsisten Cikgu Wan. Kata mana ada Cikgu Wan ni. Tak ada Cikgu Wan ni. Kan tanya dia balik mungkin dia sebelum saya tengok balik Januari, dan sebenarnya dia nak nyanyi Januari, Februari, Mac, April dan sebagainya lah. Untuk dia punya lagu lah. Kita nak galakkan anak-anak kita ni bercerita sebenarnya kepada kita supaya kita lebih banyakkan berkomunikasi antara kita sebagai bapa dan anak-anak. Okay, so yang ketiga, peranan untuk bapa yang kerap menerangkan mengapa anda sibuk pada siang hari ni. Sebagai contoh, saya pun terangkan dekat anak saya kenapa sibuk bekerja kan. Kadang-kadang anak kita tanya, ayah ni, bapa ni kata asyik kerja je kan. So kita terangkan kenapa siang hari. Malam hari pun kadang-kadang sama. Kita paksa bawa balik rumah. Kita kena terangkan apa cepat lakukan tugas di rumah bersama-sama. Ini sebagai contoh anak kita main-main semua kan. Mainan dia macam saya sendiri Cikgu Wan ada sama saya lagi tak? Ada. Cikgu Wan? Ada dengan saya Ada. Contoh anak saya dia main sepak rumah kan. Dia main Lego lah, mainan semua dia ada, kereta lah semua. So dia akan ajak saya, abah tolong kemas sama-sama. Macam tu kadang-kadang kemas sendiri kadang-kadang lah
Ya. Lepas tu saya kata ajak kakak, kakak tak nak kemas sama-sama. So dia ajak saya lah.